ataupun dalam 21 kali perkataan jin dalam Quran. Kemudian al-jan ada 5 kali diulang dalam Quran, dan jinnah ada 10 kali diulang dalam Quran. Jin 21 kali, jan 5 kali, dan jinnah itu 10 kali. Nak cerita ni bukan apa, maknanya wujudlah benda tu, bukan tak ada. Ada. Ya. Terdapat dalam hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin. Malaikat dicipta daripada cahaya. Wa khuliqal jannu min marjin min nar. Dan jin dicipta daripada api. Kan? Api yang warna merah tu mana marij min nar. Api yang sedang menyala kan, menyala merah lah. Itu warna merah ni Nabi tak suka. Kalau campur tak apa, macam campur putih boleh. Kan serban ada putih-putih, merah tak apa. Suka merah saja Nabi tak suka. Hukum itu tak ada sampai peringkat haram, ada makruh je. Bukan haram, dia makruh. Dugong merah tak apa? Dugong merah. Sebaik baju dia putih kan, tapi kain dia merah. Bendera merah, beg merah. Lepas dia putih tak apalah. Dia kata Nabi tak suka. Ada Nabi pakai campuran lain. Baik. Sebab dia kaitkan dengan syaitan. Tapi tak, bukan dah haram, dengan risau. Dia makruh je lah. Wa khuliqa Adamu alaihi salamu mimma wusifa lakum. Dicipta Adam pula sebagaimana disifatkan kepada kamu. Maksudnya lah, kita dijadikan daripada sejenis tanah yang khusus. Jadi makna kita tanah lah. Jin, api, malaikat daripada cahaya. Baik, itu dia punya mukadimah mengenai jin. Apa dia permulaan ciptaan jin? Allah cipta jin sebelum Nabi Adam selama 2000 tahun. Lama tu. Maknanya jin ni sebab tu dia belagak kita. Aku dulu di sini kan. Berapa umur kau? Kan? 30,000 tahun. Tak heran? Itu betul. Itu betul. Jin ni macam tu, umur dia semua tua-tua belakang. Satu bila orang mengidam sakit-sakit yang ada kaitan dengan jin, terutama saka, dia akan nampak orang tua, bongkok-bongkok, serah barang, serahnya keris bersarung lah, pedang ke, tongkat. Satu tuan-tuan, kenapa bila ada orang pernah belajar, kalau pernah tahulah, bukan pernah belajar, kenapa bila orang main silat kebatinan, kebatinan dia tak kena silat, tapi bila tarik nafas je, tangan dia bergerak jadi, dia rasa berat tangan dia. Tak? Dia tangan dia gini. Itu mana dia pegang pedang ataupun keris kurniaan jin. Nanti dia akan sama orang tu lah. Itu yang kadang-kadang orang kata kan, dia buat gini je kan, dia berjauh, orang tu terus sedera. Mana pedang tu panjang, gitu je. Tu kadang-kadang dia buat gini, sap kan, mana jin tolong potongkan kepala dia. Tak boleh berlaku. Tidak, mustahil. Orang angkat pasu bunga boleh, tentu angkat. Nampak? Itu orang kata separuh sihir. Yang sihir pun ada. Betul, saya pernah mengalami benda gitu. Dia tak cedera, tak pernah untuk kepala pun, tapi sebab dia boleh bagi benda tu. Masa tu juga dia ambil objek apa tak kisah, pegang ni, ini sebagai syahadat je. Padahal dia transfer kita tu. Jin punya orang kata apa, kesaktian dia. Sebab dia beli jin. Satu, dia ambil kayu-kayu buruk tu, nampak dia tangkal kan, pegang ni. Tapi jual murah lah, RM3 je. Kalau kau dia bawa 100 kayu, RM3 satu, berapa dapat malam tu kan. Simpan je dia dalam dompet tu, saya bawa kecil-kecil, kebal, balik-balik tak kebal pun. Masa dia ada jadi. Benda macam nampak tahyul, macam khurafat. Tapi cuba kita mengalami sendiri, duduk sendiri, tengok ni, memang betul. Itu ini dalam ilmu tauhid ni. Tauhid ilmu tauhid kata itulah beza mukjizat dengan sihir. Sihir boleh transfer orang, tapi mukjizat tak boleh. Tak boleh. Sebab tu hantu Nabi. Wali sendiri pun tak boleh. Wali tak boleh.
Tapi satu sampai sekarang saya tak dapat cik jawapan dia. Kenapa di Iraq dia kata tok guru dia wali, dia ambilnya besen air tu, dia ambilnya wire yang dah dipotong kan, dihidupkannya, letakkan dalam air. Biasa shot lah kan. Orang tu duduk tak shot. Itu sebab ada wali situ. Itu tak tahu. Itu saya tak boleh jawab. Sebab dia kata kalau maunah ke karamah, saya percaya. Tapi boleh ke buat pertunjukan? Itu yang boleh. Takut ada unsur-unsur, dikhawatiri ada unsur-unsur pertolongan daripada jin. Memang ada. Saya tanya sendiri orang Iraq yang mengajar di UAE, kawan saya, betul pun ada. Kalau saya tengok sendiri dalam internet, takkan nak bohong kan. Dah sama kerap sangat kita tengok daripada wilayah yang berbeza dari Iraq tu, semua ada. Kadang-kadang dia ambil pedang tu, dia hiriskan lidah, tak putus. Sebab dengan kehadiran syekh itu. Jadi saya rasa sama jugalah macam tu tadi saya kata. Dengan kehadiran tu guru silat itu, dia boleh dikebal. Lepas tak ada dia, kita luka balik. Gitulah. Inilah jin yang kerja. Jin yang kerja tu dia boleh buat benda yang boleh. Pasal apa? Kita nak heran apa? Dia tu boleh buat macam-macam. Itulah kata sebab 2000 tahun di awal kita lagi. Jadi dah lah 2000 tahun lebih awal kita kan. Dia pula tahu macam-macam dari kita lagi. Jadi mana kita diduduk kemudian. Tapi istimewa kita pula, kita khalifah, dia bukan. Ini kita kena rasa bangga. Lepas tu kita boleh halau dia. Kita boleh halau dia sebab aku khalifah, Allah lantik. Dia dengar tu takut dia. Kau tetap jin. Sebab tu fi ahsani taqwim ni kami yang terbaik kalian. Ya. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum, sebab dia Abdullah bin Amr bin Al-As kan. Okey, baik. Radhiyallahu anhuma, sorry. Dua orang. Pasal Abdullah tu anak dia, Amr bin Al-As bapa dia. Dia kata apa? Khalaqallahu banil jani qabla adama bi alfai sanatin. Ini hadis dia. Bukti dia ada hadis. Allah mencipta suku sakat jin sebelum ciptakan Nabi Adam selama 2000 tahun. Ibn Abbas kata lagi, wa kanal jinnu sukanal ardi. Jin ni adalah penduduk dunia. Wal malaikatu sukanas samai. Malaikat duduk kat langit. Wa hum ummaruha likulli samain malaikatun. Mereka itu tinggal di langit. Bagi setiap langit ada malaikat. Walikulli ahli samain solatun wa tasbihun wa doa. Setiap penduduk langit tu dia ada semayang dia, tasbih dia, doa dia, ibadat dah. Fakullu samain fawqa samaihim asyaddu ibadatin wa salat, asyaddu ibadatan wa salatan wa tasbihan minal ladzina tahtahu. Malaikat ni setiap 7 lapisan langit tu yang paling power, paling banyak solatnya, doanya, tasbihnya, siapa dia? Malaikat yang paling tinggi darjatnya dalam langit-langit yang lebih tinggi. Maknanya langit pertama tu dia kurang sikit amal dia, tapi yang kedua lagi banyak, 3 lagi banyak, 4 lagi banyak, 7 lagi banyak. Tu dia. Lepas tu malaikat ni dia tak sama macam kita. Dia ada lapisan 7 langit dia duduk. Tu semua hebat-hebatlah ke amal ibadah mereka. Fakanatil malaikatu ummaras samai. Malaikat tinggal dekat langit, wal jan ummarul ardi. Ada pun yang tinggal dekat dunia ni para jin. Jadi sebelum kita duduk dekat sini, sebelum Nabi Adam datang ke dunia ni, jin dah ada dah. Bayangkan. Beribu-ribu tahun dah wujud. Ada kata jin ni duduk kat bumi 1000 tahun, ada kata 40 tahun. Itu pendapat yang lain lah. Baik. Asal usul jin ni dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia gaibkan. Dan kalau dia mati, dia hilang terus daripada muka bumi ni. Dia tak macam kita ni tanam, kita rebut, dia tak ada. Dia kalau mati, dia terus tenggelam dalam muka bumi. Dia tak adalah orang nak uruskan. Bukan orang, jin tak adalah uruskan diri, nak korek-korek semua kan, tak ada. Masukkan tak ada. Dia akan terus masuk dalam tanah, hilang terus. Satu, bila kita berubat benda-benda yang ada jin, contohnya kan macam pengalaman buangkan keris yang ada jin, kita tak nak fikir banyak dah, kita korek tanah tu. Biasa saya ambil 3 hasta lah, tanam, kalau ada air jampi tuangkan, baca kursi, kalau boleh dibakar, kalau besi tak dibakar jangan. Kalau setakat kain-kain ke macam tangkai, bakar lah kan. Itu terus kambuskan baca kursi.
Mana kita benamkan terus, musnahkan terus. Tapi kalau lepas kita musnahkan, kita balik, tiba dia tumpang kereta tu, kena nasib lah. Coba tapi biasa tidak lah. Lepas tu kita kena sombong dengan orang ni, tak takut sebab aku ada Allah. Itu je lah. Hati takut tapi sebab kita pujuk hati ni, Allah ada. Jadi tak takut lah. Satulah, jangan diperkecilkan lafaz-lafaz yang sedikit tapi manfaat besar. Seperti membaca bismillah je. Kita masuk bilik kita gelap kan, buka lampu, bismillahirrahmanirrahim, takut jin tuan. Tapi kita kata alah bismillah je, orang baca panjang sikit baru lari dia, tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak memaku kan, dinding pun bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kita mai tahu kokok dia dengan lepak-lepak ke dinding kan, kena dari dia. Dia sudah lebih je kan. Lepas tu kita masuk bilik air, kena baca. Sebab satu orang syekh di Mesir pernah ubat satu orang hamba Allah ni, dia kencing atas kepala jin. Jin tu marah. Jin tu pula tu guru. Siapa nama kau? Syekh Ahmad. Oh, syekh juga kau. Aku pun syekh. Syekh Ahmad apa kau kacau dia? Yang kena tu orang perempuan. Suara dia garau lah tu dia. Ni jin lelaki ni kata tu syekh. Dia kata dia kencing kepala aku. Dia tak nampak kau. Kalau nampak dia tak kencing kepala kau. Dia pun takut. Betul lah tu. Jadi kalau kau syekh kau keluar dia. Dia guna kaedah pujuk. Dia ada dua cara. Satu pujuk, satu lagi tak payah pujuk, baca je. Kalau saya tak suka pujuk, malas cakap banyak. Terus a'udzubillah. Lepas tu pernah satu orang dia rasuk, jin tu kata, ni ustaz brutal nama dia. Tak ada bagi salam, terus baca. Sebab malas nak kau tim kan? Sebab dia suka menipu, tak tahan dia lah. Cakap banyak kan. Sebab satu orang kita ubat kalau kena rasuk, betul-betul rasuk isteri apa 3 jam kan. 3 jam penat. Wah tak? Itu dia. Bayangkan 3 jam tu kan. Betul kalau lagi ramai dia baru tolong bantu. Tapi kadang-kadang itulah yang ramai-ramai tu bukan nak bantu sangat, dia tengok je kan. Kalau dia tolong bantu okey lah. Itu baik. Jadi jin ni tuan itulah dia minta pada Allah Ta'ala supaya dia dighaibkan. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tak kala saya terjemah tu kalau dia punya hadis ni, tak kala Allah mencipta Sumia nama dia. Sumia. Sumia ni bapa jin. Lepas tu ingat tau, nama ni ingat. Jangan nama teringin nama Sumia jangan. Sumia. Saya tulis kat sekali dengan bahasa Rubi. Sumia ke Sumia sama je kan. Jangan sumbing dah lah. Sumia. Sumia ni bapa jin yang dicipta daripada nyalaan api. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah apa yang kau mahu. Kata si bapa jin ni, aku ingin supaya dapat melihat tetapi tidak dapat dilihat. Biar aku tengok semua makhluk, tapi jangan makhluk lain tengok aku. Dan hilangnya kami ini dalam muka bumi, dan yang tua-tua di kalangan kami nanti kembali jadi muda. Maka kata Allah Ta'ala, diberikan yang sedemikian itu kepada engkau, maka jin itu dia dapat melihat tetapi tidak dapat dilihat. Bila bapa dia nama Sumia ni minta, maka Allah makbulkan. Keturunan dia semuanya dapat melihat tetapi tidak dapat dilihat. Bila mati dia, semuanya terbenam dalam muka bumi. Hilanglah, terus hilang itu je. Dan sebelum meninggal tu, mana-mana jin yang tua nanti, dia akan jadi muda dulu. Macam bukannya muda, bahkan lepas tu dia akan lagi muda dulu macam budak-budak. Itu barulah dia mati. Ni nampak, sebelum dia nak jadi nyanyuk jin ni, dia akan jadi macam budak balik. Itu permintaan dia, Allah makbulkan. Saya tak pasti ya, sebab tu bila kita lawan dengan jin ni kemungkinan ada benar juga bila berlaku pada orang Palestina ni. Kita lawan dengan dia kalah dan mungkin dia nak mati, dia akan jadi budak-budak. Kemungkinan juga. Sebab jin ni perwatakan dia boleh macam-macam. Bunyi suara orang tua, orang muda, lelaki perempuan, itu kita tak pasti. Sebab tu saya tak berani nak katakan
Lepas tengah orang dengan kata tau, bila jin tu sekejap ni suara lelaki, sekejap perempuan, budak-budak, sekejap orang tua, sekejap kadang-kadang satu Malaysia pun dia jin ni. Sekejap dia bahasa Melayu, sekejap bahasa Tamil, sekejap bahasa Cina. Tu kata, ni jin satu Malaysia ni. Lepas tu satu Malaysia. Kadang-kadang cakap Jawa. Tu dia. Saya pernah jumpa satu orang hamba Allah ni, jin dia cakap Melayu dengan Arab je. Pelik juga. Dia boleh cakap Arab, tu heran. Ada juga boleh cakap bahasa orang putih pun. Ni bapak dia kata betul, anak saya tak boleh cakap orang putih kan. Tapi heran benar dia orang berak. Heran benar cakap orang putih fasih pula. Kalau kena masuk tu, dia cakap orang putih. Memang slang orang putih betul. Itu memang jin cakap orang putih. Tapi kalau cakap orang putih dia tahan lagi lah. Kalau Arab saya faham. Yang saya sedih kalau bahasa Tamil tu, 100% saja. Sampai sebagai translator. So suami translate kan. Dia kata apa bang? Dia kata ni macam ustaz. Betul dia bacakan lagi. Bila masa dia datang bang, dia tanya, ni datang masa time pusat tu. Dia datang dari India tu masa time pusat datang. Itu dia tak balik, dia tunggu je. Dia cari mangsa dia. Sebaik mangsa dia India juga. India Muslim kan. Tu jenuh kan. Itu saya kata ini kena pakai translator aja. Itu biasa ustaz. Baik. Sebab tu susah nak kata. Kadang-kadang orang kata kan, dalam badan ni ada 3 ekor. Berapa dia cakap? Satu tua, satu muda, satu lagi perempuan. Tak kenal, tak betul. Sebab kita tak tahu hakikat dia sebenarnya. Lepas tu jangan berbicara dalam bab ini. Kita kata kemungkinan yang pastinya dia boleh ubah macam watak. Sebab dia minta Allah Ta'ala sendiri kan. Daripada tua sampai dia muda, muda sampai dia budak-budak boleh. Tapi biasanya pengalaman betul. Bila saya baca hadis ni saya ingat balik. Sebab tu kenapa bila kita lawan lama sangat, mungkin dah beberapa siri dia ubat, akhirnya kena jadi budak. Mungkin juga nak mati. Tapi kita jangan niat sama sekali nak bunuh jin. Itu pesan. Bunuh jangan. Cedera, bakar tak apa. Cedera, bunuh jangan. Aku bunuh engkau, jangan. Suatu tidak heran bila bomoh ini bangsa bunuh jin ni, lepas tu dia mati dulu sakit. Ada? Tak? Dulu saya tengok masa zaman budak-budak tu, dia nak bunuh jin saka. Bunuh. Datang dari Perak tu ke Kuala Lumpur nak berubat. Aku bunuh kamu. Itu saya tanya pula yang anak dia tu kan, mana bomoh tadi tu? Dah meninggal dah, pulak dah. Pasal kita tak tahu kan. Bila kita belajar apa fikir balik, betul juga kan. Pasal ada 2-3 orang mati sebab mungkin dia cabar, aku bunuh kau. Satu, kalau kita tak mati pun kita akan kena teruk. Sebab dia ada hak. Dia macam manusia. Kalau kita bunuh dia akan bawa kita pergi ke mahkamah dia. Kita dikisaskan nanti. Ada kan? Serta ada orang tanya saya masa saya mula belajar, saya fikir, ya ke? Kita rujuk-rujuk balik, betul, memang tak boleh. Cedera tak apa tu kita bahas tu. Satu saya fikir kenapa kita belajar dia? Baca je ayat. Dia tak kata lebih dulu, baca je ayat. Sebab kita tengok orang lain, orang tak baca ayat pun siap dia sembelih semua kan. InsyaAllah kita akan belajar kaedah sembelih nanti. Tu panjang cerita tu. Bila sembelih maknanya kita bukan bunuh dia, sembelih bagi cedera je. Tapi kalau dia mati, kita akan jawab ni, aku tak bunuh kau, aku sembelih je. Pasal tu disambung oleh dalam kepala dia ni, jin ni. Tapi bila kita sembelih, jangan niat bunuh. Tapi kalau dia mati, itu dia punya pasal. Sebab kita kan, sebab kita sekarang ni kita niat cedera je, tidak bunuh. Nanti kita tak kena kisas. Itu dia tuan-tuan. Tapi sebenarnya sudah madai baca Quran pun kita bakar ni. Cumanya kita ni kadang-kadang penat baca. Tuan-tuan bayanglah kan, 3 jam kalau baca Quran tak berhenti, tuan rasa macam mana? Tarawih berapa jam kan? Tarawih kan? Sejam je kan? Itu pun gila-gila imam dia kan? Bayangkan 3 jam. Saya rasa sudah IC pun serah. Itu setengah orang, dia buka kadang-kadang ada tak? Dia buka, dia tak cing, dia buka kan? Bagi dia. Ada kata, jimat sikit suara aku. Berarti dia rakam dah siap. Ada dia kan? Ada setengah ulama dia tak setuju juga. Dia lebih beradab kita baca. Kan? Satu lagi, jangan tuan kalau kita letak ke handset kan, kita dah rakam kan, kita punya ruqyah letak handset, udah tolak handset kita tuan, kena iPhone 6 macam bocah ada garanti. Betul kan? Itu betul saya pesan kat orang dah, jangan kau letak kat telinga dia, kena tolak dah, pecah telefon nak kita teruskan. Itu bagi kita kena baca kan, dia baca. Baik. Diriwayatkan dari Juwaibir bin Utsman, Allah mencipta jin dan menyuruh mereka tinggal di bumi.
Mereka menyembah Allah begitu lama. Jin ni asalnya sembah Allah, baiknya, dan akhirnya menderhaka kepada Allah. Dah lama sangat jadi fasik dan menumpahkan darah di kaum mereka. Asyik berbunuh-bunuh je. Sebab tu orang kata nakal macam jin, kan? Jahat macam ifrit. Pasal tu lah. Ada seorang raja namanya Yusuf. Tapi nama Yusuf tak apalah, boleh lah, pasal Nabi Yusuf ada. Ada gitu kan. Jin dia ada tanya nama pun, nama dia macam kita kadang-kadang. Nama kadang Adli, kan? Nama tuan ada. Ya. Dia pun nama macam kita, kadang-kadang nama Hasan, Hussein, Ali. Mereka membunuh raja yang nama Yusuf ni, dan akhirnya sebab dia bunuh raja tu, Allah hantar bala tentera dari kalangan malaikat di langit dunia. Dan dinamakan tentera itu sebagai jin. Yang lawan pun jin juga. Di kalangan jin itu diketuai pula ketuanya namanya Iblis, bersama dengan 4,000 tenteranya. Lalu dia menghapuskan jin yang duduk di atas dunia ini. Ya, mereka mengusir jin-jin ini pergi ke segala pulau-pulau yang ada. Betul, tak heran kenapa setengah orang bertapa antaranya pulau dipilih. Itu pulau besar antaranya. Tak heran sebab tempat tu pernah dihuni oleh jin sejak dulu lagi. Jadi bila Iblis dah dapat halau semua jin-jin jahat ni, kita panggil jin jahat lah kan, dekat pulau-pulau, akhirnya dia kata apa? Kita lepak dulu lah. Dia kata seronok tak duduk kat dunia ni. Iblis dia kata dengan para jin dia, tentera-tentera dia, jom kita duduk kat dunia ni. Akhirnya tinggallah Iblis dan tenteranya di bumi ni selama 40 tahun. Ini zaman sebelum dicipta Nabi Adam lagi. Dia berulang-ulang kan, daripada dunia kena naik ke atas, turun bawah balik, ada dia. Ya. Baik. Sebab tu tak heran ada juga pendapat, kita dah belajar dalam tafsir, ingat tu juzuk pertama tu kan. Ada yang mengatakan syurga Adam tu bukan di syurga yang akhirat tu kan. Syurga kat dunia yang Allah ciptakan. Kan mungkin juga Iblis ulang kali pergi kan. Mungkin tak ke atas pun dia ke bawah ni. Itu susukan kita nak kata, sebab mungkin